Baik, kita kembali lagi menerus Rampai Pagi yang disiarkan secara langsung. Kalau tadi kita telah memberikan tajuk yang kita bawakan menerusi segmen Melayu Islam Beraja pada hari ini, iaitu menghayati nilai-nilai Melayu Islam Beraja dalam menghadapi pandemik COVID-19, tanggungjawab bersama. Dan pada pagi ini ada penonton yang kita bersama, iaitu Yang Mulia Ustazah Nora Fiza binti Zalani, iaitu penolong pensyarah Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan, iaitu Kufu SB, yang akan bersama untuk menjelaskan tajuk yang akan kita bincangkan pada pagi ini. Jadi kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, apa khabar Ustazah pada pagi ini? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah. Ya. Baik, Ustazah, seperti yang telah pun dinyatakan tajuk kita menghayati nilai-nilai Melayu Islam Beraja dalam menghadapi pandemik COVID-19, tanggungjawab bersama. Baik, kita ingin sebagai mukadimahnya tanpa melengahkan waktu lagi, kita ingin mengetahui apakah contoh nilai-nilai menurut falsafah Melayu Islam Beraja ni, Ustazah, mungkin dapat dijelaskan, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, berjumpa kita pada pagi ini bagi membincangkan tajuk penghayatan nilai-nilai Melayu Islam Beraja dalam menghadapi pandemik COVID-19. Sebelum kita mengetahui sebenarnya apakah yang dikatakan nilai-nilai Melayu Islam Beraja itu, kita sebenarnya mesti faham dahululah berkenaan dengan apa dia konsep Melayu Islam Beraja itu sendiri. Sebelum kita menghayati sesuatu, kita mesti mengetahui dan memahami perkara-perkara yang ingin kita hayati dan amalkan. InsyaAllah konsep Melayu Islam Beraja ini ia menjadi falsafah negara ini sebagaimana yang tercatat dalam dokumen-dokumen perlembagaan negara Brunei Darussalam Pindaan 2008 dalam bahagian 7 perkara 42 jenis rang undang-undang, usul dan petisyen yang tidak boleh dibahaskan tanpa titah berkenan sebarang rang undang-undang, usul, petisyen dan urusan yang mungkin mempunyai kesan merendahkan atau menjejaskan secara langsung dan tidak langsung kedudukan atau keunggulan falsafah negara Melayu Islam Beraja. Walaupun bagaimanapun sejak Melayu Islam Beraja diisytiharkan, iaitu 37 tahun yang lalu, iaitu sempena kita menyambut hari kemerdekaan kita, iaitu pada 1 Januari 1984 yang lalu, masyarakat Brunei sememangnya sudah mengamalkan dan menghayati nilai-nilai Melayu Islam Beraja ini sebagai cara hidup yang memangnya orang mendarah mendaging sejak 650 tahun yang lalu lagi. Cuma ia diisytiharkan secara rasmi 37 tahun yang lalu. Jadi semua pihak, khususnya rakyat dan penduduk negara ini, mustahak mengetahui, kemudian memahami, mengamalkan dan insya-Allah dapat menghayati apa sebenarnya nilai Melayu Islam Beraja dalam segenap kehidupan bagi mengekalkan integritinya. Jadi sebagaimana soalan yang tadi itu mengatakan bahawa apa sebenarnya nilai-nilai MIBiani. Nilai-nilai MIBiani adalah sebenarnya merupakan identiti kita ni. Identiti kebruneian yang penuh, kita ni orang Brunei ni terkenal dengan sifat yang lemah lembut, pemalu, kemudian awar galat, kemudian masyarakat yang sentiasa patuh dan taat akan undang-undang negara dan juga sebagainya. Jadi nilai-nilai itu diamalkan walaupun dalam masa sekarang ini, pandemik COVID-19 ini, kita ni berhadapan dengannya. Jadi nilai-nilai itulah kita ni terapkan, kemudian kita ni hayati untuk menghadapi sesi pandemik yang sudah ada pada ketika ini. Apatah lagi sekarang ini kita ni di penularan ini semakin berleluasa, jadi banyaklah perkara-perkara yang perlu kita ni ambil kira. Misalnya salah satu daripadanya nilai kesihatan kita ni pada sekarang ni. Macam mana kita ni menjaga nilai kesihatan kita ni adalah melalui mengamalkan nilai-nilai yang sudah ada. Seperti kita ni taat kepada perintah, kita ni taat kepada SOP yang telah dinyatakan. Jadi itu merupakan antara nilai-nilai yang ada. Kalau saya dapat simpulkanlah, bukan rumusan seluruhnya, mungkin dapat simpulkan apa sebenarnya nilai orang Brunei ini, ia merupakan jati diri kita ni.
jati diri kita ni orang pakaian jiwa kita ni dan perhiasan yang harus ada dalam kehidupan orang Brunei di mana saja mereka berada. Jadi nilai kebruneianan ni ia juga mengandungi nilai moral, nilai budaya, nilai estetik dan nilai agama. Jadi kesemua nilai-nilai ini dapat kami simpulkan merupakan atau pakaian dan makanan kita ni. Semana kita ni bergelar orang Brunei lah. Jadinya jati diri orang Brunei itulah yang memaparkan kita ni orang Brunei. Okay, kalau saya dapat soalan tu, nilai-nilai kebruneian ni contohnya orang yang yang baik hatinya saya, jadi berdikari, berhemah tinggi, semangat bermasyarakat, berturisme yang tinggi, bersederhana, rasional, tidak camah mata, itu antara nilai-nilai kebruneian yang perlu kita ni hayati. Dan dikatakan juga bangsa Brunei ini sebagai bangsa budiman. Definisi budiman itu sendiri ialah berbudi, berakal, bijaksana. Jadi kalau saya dapat budiman itu sendiri mengandungi budi bahasa, budi pekerti, budi bicara, jati diri, nilai utama orang Brunei. InsyaAllah. Okey, itu di antara penjelasan yang telah diberikan bagaimana untuk menghayati ya. Jadi di sini mungkin Ustazah boleh menghuraikan lagi bagaimanakah untuk kita menghayati nilai-nilai Melayu Islam Beraja ini. Silakan Ustazah. Bagaimana caranya adalah sebenarnya ialah kehidupan kita ni seharian, cara kita ni, percakapan kita ni, kemudian cara kita ni menghormati bahasa, misalnya berbahasa dalam ataupun berterasul, berlemah lembut dalam kita ni bercakap, kemudian dalam kita ni bertindak, dan sentiasa mengutamakan bahasa Melayu dalam percakapan, dalam penulisan. Itu menunjukkan kita ni menunjukkan budi pekerti kita ni sebagai orang Brunei. Kemudian tingkah laku, penampilan, pakaian, akal fikiran, habis itu mengambil keputusan yang baik, bertimbang rasa, toleransi yang agak tinggi. Ni orang semasa pandemik ni kita ni bertoleransi antara satu sama lain. Di mana kalau kita ni kena arahkan kerja dari rumah, tadi kerja dari rumah, kemudian tadi belajar dari rumah, atau adalah tanggungjawab dan amanah yang perlu kita ni bawa. Sebagaimana tegak ni orang tegak rumah kerana sendi, runtuh sendi rumah binasa, sendi bangsa ialah budi, runtuh budi, runtuhlah bangsa, insya-Allah. Dan yang mulia Ustazah ya, tidak ada satu nilai pun yang menggalakkan seseorang ya untuk melakukan tingkah laku yang melanggar peraturan. Namun begitu Ustazah, mengapakah mungkin dapat dijelaskan mengapakah masih ada yang ialah melanggar peraturan ini, mungkin dapat dijelaskan Ustazah, silakan. Okey, alhamdulillah rakyat Brunei pada ketika ini apabila berhadapan dengan penularan COVID-19 ini memanglah banyak yang terkejut, banyak yang mengambil ia sebagai satu yang mungkin norma baru yang akan kita ni hadapi hari-hari. Jadi selepas ini pun kita ni mungkin tidak tahu macam mana kehidupan kita ni selepas ini. Ada kita ni sentiasa berada di rumah dan juga akan bekerja keluar. Jadi norma baru. Apabila kita ni berhadapan dengan satu perubahan, terutama kesihatan, nilai perkara-perkara yang melibatkan kesihatan ini, kita ni akan mengalami satu perubahan sosial, budaya. Jadi perkara itu mungkin mengejutkan beberapa pihak. Jadi apabila ia mengejutkan, perubahan itu ni orang kalau tadi kan berubah proses, satu proses. Artinya satu proses ini memanglah ada pendahuluan, kemudian ada ni orang ada pertengahan dan ada kesudahan. Jadi kemungkinan rakyat Brunei pada ketika ini perlu faham dan perlu mengerti sebenarnya. Dan ketika inilah diorang sebenarnya perlu menambah pengetahuan diorang berkenaan dengan mengapa undang-undang itu dibuat. Jadi perkara ini tidak dapat, mungkin segelintir sahaja yang mungkin kurang faham, mungkin kurang mengerti dan juga sebagainya. Jadi ni orang, walaupun kita ini bangsa yang
bangsa Brunei saya katakan yang ni sebab bangsa Brunei ni sebenarnya malu kan membuat silap jahat Anibah. Kita ni malu. Walaupun kita ni malu membuat jahat ni, adalah segelintir pihak di sana yang mungkin kurang malu ataupun mungkin ingin orang ialah keadaan yang memungkinkan diorang membuat sesuatu yang di luar jangkaan. Jadi namun begitu, berbalik kepada sebenarnya penghayatan Islam itu sendirilah. Saya katakan bahawa apa-apa pun penghayatan nilai Melayu Islam Beraja itu, dasar kita ni berbalik kepada agama, itu Islam. Artinya mungkin pada ketika ini kita ni berhadapan dengan pandemik, tapi dalam masa yang sama ia merupakan peluang kita ni untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam arti kata, kalau ia mau berbuat jahat, tapi apabila ia berbalik kepada Islam itu, berbalik kepada kepercayaan yang satu, maka insya-Allah ia akan sentiasa malu dan sentiasa tidak mahukan berbuat jahat tadinya. Jadi dengan adanya jati diri yang kita ni ada sekarang ni, nilai-nilai kebrunaian, sebenarnya boleh mencegah kita ni untuk mengatasi tingkah laku yang sangat-sangat negatif, seperti tidak jujur, tidak amanah, masalah sosial dan juga jenayah itu. Jadi saya katakanlah, dapatlah saya menjawab soalan itu tadi, ia merupakan satu proses. InsyaAllah satu hari nanti apabila orang faham, apabila orang mengerti, dan insyaAllah ia akan dihayati dengan baik sekali. InsyaAllah. Jadi di sini Ustazah, apakah antara langkah-langkah pihak kerajaan dalam menangani impak pandemik COVID-19 ini? Mungkin dapat diperjelaskan. Okey, alhamdulillah langkah-langkah kerajaan dalam menangani impak ini sebenarnya sudah banyak. Namun bolehlah saya fokuskan kepada 3 perkara, iaitu pertama, memelihara kesejahteraan orang awam, sistem perkhidmatan kesihatan yang mantap, teratur, efisien dan mempunyai bekalan keperluan perubatan dan keselamatan yang mencukupi, itu pertama. Jadi inilah merupakan langkah kerajaan yang pertama dan yang utama sekali pada ketika ini. Kemudian kedua, memelihara pekerjaan yang ada dan memberi sokongan kepada individu. Jadi pemberigaan yang efektif mengenai maklumat dan situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara Darussalam ini terus diadakan untuk memeduli sebenarnya hal ehwal pengguna, bersatu hati, mengulurkan bantuan, kemudian meneruskan pembelajaran secara atas talian, kemudian inisiatif keagamaan dan kerohanian, mempelbagaikan tata cara pemberian perkhidmatan, kemudian inisiatif penjarakan sosial tadinya, kemudian macam undang-undang SOP dan juga sebagainya. Jadi itu untuk memberi sokongan kepada kita ni. Sokongan yang saya maksudkan di sini sokongan moral, sokongan emosi kita ni perlu dijaga. Kemudian yang ketiga, mendukung dan membantu dari segi perniagaan. Kemudian perniagaan banyak sekarang ni, perniagaan atas talian, online bisnes dan juga sebagainya. Kemudian perniagaan para perusahaan mikro, kecil dan juga sederhana atau SME diberi subsidi yang sesuai dalam tempoh pandemik ini. Jadi ini merupakan antara langkah-langkah pihak kerajaan untuk menangani impak COVID, terutama di negara Darussalam, insyaAllah. Okey, today. Dan ada yang disampaikan. Ya, baik. Dan Ustazah, ya, untuk kita mengetahui apakah yang dimaksudkan, kita ingin mengetahui apa yang akan dimaksudkan dengan tanggungjawab bersama. Mungkin Ustazah dapat menjelaskan ataupun memberikan pencerahan tanggungjawab bersama ini. Silakan. Apabila dikatakan tanggungjawab bersama itu pun sudah memberi makna yang sangat signifikan. Itu bersama-sama, bersatu, bersatu padu dalam apapun yang Tani buat. Jadi peranan masyarakat yang dikatakan tanggungjawab bersama ni merupakan peranan masyarakat yang pelbagai peringkat, lapisan masyarakat, kanak-kanak, remaja, belia, dewasa, warga emas, warga negara Brunei ataupun warga negara asing, mereka yang menetap ataupun bermastautin di negara Darussalam, dan pihak-pihak yang berwajib tadi frontliners kita ni, kemudian orang-orang yang bertugas macam penyampai kita di pada bagian ini tu. Jadi tanggungjawab bersamalah dalam menyampaikan apa sahaja yang perlu kita disampaikan, kerana itu merupakan amanah.
Jadi apabila dikatakan amanah, kita ni perlu selesaikan amanah itu dengan tata cara yang sesuai pada ketika ini. Macam mana ni semasa COVID-19 ya. Jadi agak sesuai kalau sekiranya kalau dulu kita ni bertanggungjawab ataupun berperanan sebagai ibu bapa, sebagai anak dan juga sebagainya, kita ni sentiasa berkunjung ke rumah indung, ke rumah ibu bapa dan juga sebagainya. Namun sekarang ni payah tidak dapat. Jadi ada SOP yang perlu kita ni laksanakan. Antaranya mereka yang anda tahu membuat secara online ini ataupun mungkin telefon secara online dan juga sebagainya ni bersemuka melalui atas talian ini, semana-mana dorang tahu belajar berkenaan dengan berkenaan dengan atas talian ini. Ibu bapa pun sekarang ni bertindak tahajud. Jadi orang mau belajar tahajud dengan cara macam mana. Jadi tanggungjawab di sini tadi kalau saya sarankan adalah merupakan kita ni punya tindakan. Tindakan kita ni terhadap apapun jua yang telah diwar-warkan, apa yang telah ditetapkan oleh undang-undang kerajaan, perlu kita ni patuhi dulu. Kemudian kalau sekiranya kita ni patuhi itu dengan adanya mungkin kefahaman sendiri dan juga sebagainya tu, berbalik kepada pengetahuan asas tadi itu, iaitu kepercayaan kita ni kepada Islam itu. Ya. Mungkin kita ni lupa orang lupa untuk baca Quran. Kita ni banyakkan baca Quran. Lupa untuk beristighfar. Kita ni banyakkan beristighfar. Lupa kita ni kan berselawat. Kita ni banyakkan berselawat. Atau berbalik kepada itu tanggungjawab bersama. Mungkin tanggungjawab bersama kalau dalam rumah, kalau tadi bekerja dari rumah. Mungkin tanggungjawab tanggungjawab keluarga, tanggungjawab ibu bapa, anak-anak. Kalau ada yang tinggal bersama ni orang mungkin a big family keluarga yang besar, mungkin tanggungjawab itu lebih besar. Jadi ni orang tanggungjawab tu kita ni pikul sama-sama lah. Walaupun sememangnya saya tahu belajar daripada rumah ni bukan saja tanggungjawab guru pada ketika ni, namun tanggungjawab ibu bapa juga. Ibu bapa pun jadi guru di rumah. Terpaksa mengajarkan anak-anak ini daripada anda tahu jadinya. Jadi tanggungjawab di sini dikatakan bersama-sama kita ni cuba dalam masa pandemik ini. Itulah yang dikatakan bersama ni tadi. Artinya bersama menuju ke arah yang betul ataupun menuju ke arah yang orang pada ketika ni kita ni stabilkanlah dalam arti kata kita ni jual guru, kita ni jual tukang masak, kita ni jual tukang segala-galanya itu. Jadi apalagi pada ketika ni banyak belia yang mengambil peluang untuk menjadi penghantar makanan dan juga sebagainya, dan jadi sukarelawan dan juga sebagainya tu. Jadi kita ni hormati. Kenapa kita ni buat macam itu adalah kerana kita ni cuba mengamalkan amalan apa yang sesuai semasa pandemik itu. Itulah yang dikatakan sebagai tanggungjawab bersama tadi. Ya. Baik, alhamdulillah ya, dengan penjelasan yang telah pun diberikan sementara tadi. Ribuan terima kasih kami ucapkan kepada Yang Mulia Ustazah Nur Hafiza binti Jalani, penolong pensyarah Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan Kupu SB. Terima kasih Ustazah, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.